Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey. Kelas seterusnya. Hari tu kita dah bincangkan berkenaan dengan tajuk, masih lagi dalam tajuk sains tanah bab 1. Baik. Kelas sebelum ni kita dah bincangkan berkaitan dengan pH tanah. Okey. Berkaitan dengan keasidan dan juga beberapa eksperimen yang kita boleh jalankan untuk kita nak menentukan nilai pH tanah. Okey. Untuk kelas seterusnya ni, kita nak masuk ke 1.2.4. Okey. Iaitu kaedah memperbaiki tanah. Baik. Tunjuk pada tajuk yang saya dah tunjukkan sini. Kita nak tengok menunjuk cara kaedah. Okey. Membaiki keadaan tanah untuk menggalakkan pertumbuhan tanaman. Okey, ada 5 kaedah yang akan kita bincangkan: pemugaran, pengapuran, pembajaan, pengairan dan juga penyaliran. Baik, kelima-lima ni kita akan bincangkan dengan detail selepas ni. Okey, kenapa perlunya membaiki tanah? Okey. Seperti yang kita sedia maklum, tanah di Malaysia ni tergolong dengan kumpulan-kumpulan tanah yang bermasalah. Okey. Tanah yang bermasalah seperti tanah yang mempunyai asid sulfat yang tinggi. Tanah gambut, tanah juga tanah bekas lombong. Contohnya macam di Perak ni kan. Banyak bekas-bekas lombong. Tanah beris dan juga tanah liat. Jadi amalan-amalan yang kita tengok ni, ada 5 amalan ni, ini dapat membaiki tanah-tanah yang bermasalah. Okey, seterusnya. Kalau kita dapat perhatikan di sini, okey, pada pemugaran dipecahkan kepada 2 jenis, iaitu pemugaran bagi primer dan juga pemugaran bagi sekunder. Apa cikgu pemugaran? Tak pernah dengar pemugaran. Apa dia pemugaran? Cerita dia, kalau bahasa kampungnya tu, dia cerita kita menggembur tanah. Itu cerita dia. Okey. Jadi kalau dalam saintifiknya term, kita pecahkan kepada 2. Ada primer, ada sekunder. Sebelum kita nak buat sekunder, kita jalankan dulu primer. Okey. Tanah-tanah, contoh tanah-tanah yang bermasalah ni, kita perlu macam kita nak pecah-pecahkan struktur tanah dan sebagainya. Okey. Ini ada 3 jenis alat bajak yang kita boleh gunakan pada primer. Bajak piring, bajak pahat, piring, bajak pahat dan juga bajak sepak. Okey. Bagi sekunder pun kita ada 3 bajak yang kita boleh gunakan. Bajak putar, bajak sikat dan pembatas. Alright. Itu bagi pemugaran. Yang kedua, kita nak tengok pengapuran. Apa kepentingan pengapuran? Okey. Tanah-tanah yang berasid kita perlu baiki. Kalau kita tak baiki, pertumbuhan bagi tanaman yang kita tanam di tanah berasid tu akan mengalami masalah tumbuh saran. Okey. Baik, seterusnya adalah bagi pembajaan. Yang ini pun kita akan bincangkan nanti. Okey. Yang mana pembajaan ni kita akan tengok dari segi 2 keadaan baja. Baja organik dan juga baja kimia. Pengairan dan juga penyaliran. Baik. Seterusnya, kita lihat. Ini lebih kepada maksud pemugaran. Proses kita nak memecah dan melonggarkan keadaan tanah yang padat untuk tujuan penanaman. Okey. 2 jenis pemugaran, iaitu pemugaran primer dan juga pemugaran sekunder. Baik. Ini yang kita dah bincangkan tadilah. Okey, bajak primer, bajak sekunder. Baik. Kita tengok satu persatu. Bajak pahat. Kalau kita tengok pada slide ni tadi, bajak pahat dia tergolong dalam bajak primer. Okey. Bajak pahat tujuannya menembusi dan melonggarkan lapisan tanah.
dia boleh memecahkan lapisan tanah yang terlalu mampat. Okey. Seterusnya, bajak piring. Tengok dia punya bagaimana rupa bentuk bajak piring. Memotong dan mengangkat memecah tanah sesuai untuk tanah yang melekit dan keras. Ini adalah bajak piring. Dan kita ada bajak sepak. Bajak sepak memotong, mengangkat dan membalikkan tanah. Pembalikan lebih sempurna daripada bajak piring. Okey. Seterusnya, bajak sikat. Memecah ketulan tanah yang kasar supaya menghasilkan keadaan tanah yang lebih sesuai untuk percambahan biji benih. Okey, kita pergi kepada bajak putar. Memecah dan menyikat tanah. Ini adalah bajak putar. Nampak dia punya struktur ya. Okey, seterusnya pembatas. Pembatas ni yang terakhir sekali lah. Kita nak menghasilkan ataupun kita nak membuat batas dan kita nak membuat alur antara batas. Baik, kita pergi kaedah yang kedua, pengapuran. Apa yang dinyatakan di sini, kebanyakan tanah di Malaysia ni, okay, dia dikategorikan berasid dengan nilai pH 4.1 hingga 4.8. Okay. Nilai pH yang optimum bagi tanaman sayuran ialah di antara 5.5 hingga 6.5. Jadi kita perlu baiki pH tanah yang bernilai rendah daripada 5.5 ni untuk kita nak sesuaikan dengan tanaman sayuran. Jadi kaedah yang kita gunakan adalah kaedah pengapuran. Tanah yang pH rendah menjejaskan penyerapan kation oleh akar. Jadi ini yang menyebabkan berlakunya masalah tumbesaran pada pokok. Okey, tujuan pengapuran mengurangkan keasidan tanah, membekalkan nutrien tumbuhan dan juga membaiki agregat tanah. Baik, faktor yang dipertimbangkan sebelum pengapuran. Apa jenis tanaman yang kita nak tanam? Okey. Kalau sayuran ada nilai pH yang ditetapkan. Okey. Seterusnya, apa jenis bahan kapur yang kita boleh guna? Okey. Bahan kapur pun berbagai-bagai jenis di dalam pasaran. Seterusnya, jenis tanah. Apa tanah yang kita nak baiki tu? Kalau tanah liat, ada kaedah dia. Kalau tanah gambut, ada kaedah dia. Dan kapur-kapur yang sesuai dengan tanah tersebut. Okey, dan seterusnya adalah kandungan bagi bahan organik. Okey, ini contoh-contoh jenis bahan kapur. Sini selalu yang famous lah, kapur dolomit ataupun batu kapur. Dan nama kimianya adalah kalsium karbonat. Ini memang kalau kita pergi ke kedai-kedai pertanian, kita boleh dapati dengan mudah. Membekalkan kalsium dan magnesium dan sederhana larut. Okey, seterusnya kapur tohor ataupun kalsium oksida. Kalsium tinggi cepat bertukar kepada batu kapur. Okey. Bila direndam, dicampur dalam tanah dan tindakan lebih cepat daripada batu kapur. Dan seterusnya adalah kapur mati, iaitu nama kimianya adalah kalsium hidroksida. Baik, seterusnya kita tengok baja pembajaan. Okey, macam saya dah sebutkan tadi, baja ni dipecahkan kepada dua kategori ataupun dua jenis. Baja organik dan juga baja kimia. Alright. Baja ni dia kata sebatan kimia yang diberikan kepada tumbuh-tumbuhan untuk menggalakkan pertumbuhan. Seringkali dikenakan ke atas tanah tapi boleh juga diletakkan terus pada akar. Baik. Contohnya digunakan dalam bentuk cecair. Kita perlu bancuhkan baja tu, kita boleh siram pada pokok ataupun kita boleh letakkan secara terus. Okey, ini contoh-contoh baja butir dan sebagainya lah. Kita letakkan di sekeliling tanaman kita untuk penyerapan kepada akar. Okey. Dan juga baja dalam bentuk cecair tadi, kita boleh juga sembur pada daun-daun tumbuhan untuk menggalakkan ataupun mempercepatkan pertumbuhan pokok. Pembajaan ialah membubuh baja ke atas tumbuhan ataupun tanaman untuk memenuhi keperluan nutrien. Okey, pokok pun diperlukan nutrien. Ada nutrien-nutrien yang disenaraikan diperlukan oleh pokok. Okey. Baik. Baja kategori baja organik dan juga baja kimia. Baja organik, baja kimia. Baik, baja organik dari mana sumber yang kita dapat? Yang pertama daripada tinja haiwan, yang kedua daripada sisa kilang dan yang ketiga sisa. Bagi baja kimia, okey,
Dia terbahagi kepada 4. Okey, kalau tengok pada sini, baja tunggal, baja sebatian, baja campuran dan juga baja lengkap. Nanti kita akan tengoklah satu persatu dan ada pengiraan-pengiraan yang terlibat dalam baja ni. Nanti subtopik yang seterusnya kita akan lihat dengan lebih detail. Okey. Baik. Saya rasa setakat tu dulu untuk pertemuan kali ini. Semoga pelajar-pelajar boleh terus mengulang kaji menggunakan buku teks dan semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain waktu.